Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini adalah hari yang terakhir Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang diadakan di MBSA Convention Center. Saya berada di kereta yang berdekatan parkingnya dengan MBSA Convention Center. Memang agak sukar untuk dapatkan parking di sini pada hari ini, hari terakhir ini, tetapi insya-Allah anda boleh parking dekat sini dan segera pergi ke Pesta Buku. Banyak manfaat ilmu yang kita dapat dekat sana, banyak buku-buku yang ada di sana. Ia telah bermula sejak 1 Disember hari itu dan akan berakhir pada hari ini, iaitu 10 hari bulan. Sahabat-sahabat yang nak berjumpa saya, nak sembang-sembang, boleh datang ke booth saya N10. Kita boleh jumpa dan sembang-sembang. InsyaAllah sampai pukul 10 malam ni saya akan ada di booth. Tapi kalau sahabat-sahabat tak dapat untuk hadir, mungkin boleh dapatkan buku-buku kita, terutamanya buku-buku terbaru saya di link yang saya letakkan di bawah. Sahabat-sahabat, semenjak 1 hari bulan Disember sampai ke 10 hari bulan ni, ramai orang minta saya react pada isu Alif Tega dan juga isterinya Aisyah Hijanah. Mereka minta saya react tentang hal berkenaan. Saya pun tanya, nak react pasal isu apa? Oh, react pasal isu Alif kahwin satu lagi. Jadi apa masalah Alif kahwin satu lagi? Dan seumpama dengannya lah, banyak lagi lah yang mereka rasa tak puas hati. Tetapi bila saya tanya apa yang hang tak puas hati sangat? Itu adalah hal peribadi Alif, bukan hal peribadi kau. Jadi rasanya tak ada keperluan pun untuk saya beri reaction ataupun orang lain beri reaction. Tapi bila orang ramai duk tanya benda yang sama, dan hari ni dah hari ke-10 orang duk tanya benda yang sama, setiap hari mesti akan tanya benda yang sama, saya rasa kita perlu jelaskan tentang satu perkara yang cukup penting, iaitu aib peribadi ataupun masalah peribadi ataupun isu keluarga yang bersifat peribadi, seperti mana isu Alif kahwin baru, bini dia dapat madu baru dan sebagainya. Itu adalah sangat-sangat peribadi. Dia memilih untuk ke jalan itu dan ia dibenarkan oleh agama. Tapi yang pelik dan teruk sungguh ni, datang netizen-netizen yang mangkuk hayun ni, mereka ni kata kalau dimadukan, mereka rela untuk minta cerai. Ini lagi teruk. Benda yang telah diharuskan, benda yang dibolehkan, tiba-tiba hang gantikan dengan benda yang diharamkan. Minta cerai dalam tak ada apa-apa. Suami hang tak buat zalim apa kat hang, tiba-tiba hang nak minta cerai pula. Jadi perkara-perkara seperti itu adalah sangat-sangat tidak bermanfaat. Apatah lagi, dikorek-korek lagi isu keluarga si Alif ni sampai keluar fitnah. Kononnya dia pukul bini dia lah dan sebagainya. Saya rasa ya Allah, ya salam. Kalau kata pukul bini dan sebagainya kan, yang kita kata bini dia pun mungkin tak cerita dekat orang dan seumpama dengannya, dan bini dia pun tak ambil tindakan mahkamah ataupun seumpama dengannya. Kita kata cukuplah, biarlah. Mungkin keluarga kita ataupun keluarga kita pun ada masalah yang sama, yang kita pasti tak nak ia diburuk-burukkan lagi, dan pasti juga kita tak nak ia dikeluarkan. Orang tahu, orang simpan sungguh-sungguh. Kalau berkaitan tentang jenayah, kena ambil tindakan kalau berkaitan tentang jenayah. Tapi yang isu sekarang ni bukan berkaitan jenayah yang saya nampak. Isunya adalah orang suka sangat-sangat nak pergi nampak Alif tu teruk dan buruk. Di Pesta Buku Antarabangsa ni memang Alif dan juga Aisyah pun ada dia punya booth dekat bawah tu, dekat Markunten tu kan, dekat booth dekat bawah. Jadi ramai orang pergi kat situ. Saya tengok ada kadang-kadang lalu-lalu dekat situ ada orang buat-buat mulut yang tak elok. Saya sakit hati. Bukan sebab saya kenal Alif tu, saya memang tahu dia adalah seorang penulis buku dan menjual buku juga, dan beberapa pesta buku saya ada bersama-sama dengan beliau juga. Tapi saya tak kenal dengan beliau, bahkan saya tak pernah bersembang pun dengan beliau. Tapi saya tak rasa puas hati langsung apabila saya lalu dekat booth dia, mesti ada orang yang buka mulut. Siapa saja yang lalu mesti kata, aku nak pergi ambil gambar dengan Aisyah ni, tapi ada Alif kat situ. Tak mau lah, cemuih aku. Macam-macam jenis ni pun sebut. Ada macam lagi teruk lah. Tapi kita kata tu contoh yang kita boleh sebut kat sini. Yang tak boleh sebut pun banyak juga. Jadi dia berlaku. Sedangkan ia tak patut berlaku. Kalau anda nampak Alif dan Aisyah duduk sekali dekat dia punya booth elok-elok, cukup lah, apa masalah. Elok dah tu. Alhamdulillah. Tak boleh sebut Alhamdulillah kah?
Tak boleh ke kita nak kata syukur kepada Allah Ta'ala walaupun nampak macam dekat media sosial nampak teruk sikit, nampak macam ganas juga. Tapi yang hakikat yang aku nampak depan mata, nampak mereka duduk berdua, duduk elok-elok, makan pun bersama dah. Elok, okey lah. Anak ambil gambar mereka berdua sekali pun boleh, tak ada masalah. Pergi beli, tapi syarat dia kena beli buku dia orang lah. Kalau dekat tempat saya tak ada masalah. Tak payah beli buku saya pun tak apa, datang ambil gambar boleh. Dekat tempat dia orang ni kena kena beli buku dia orang. Itu syarat dia orang. Tak apalah, pergi nak ambil gambar sama-sama, nak pergi tengok sama-sama, silakan, tak ada masalah. Tapi bila orang nampak kita kata tunjukkan kebahagiaan, maksudnya dia orang nak simpan benda yang aib. Kita pula nak pergi tunjuk dekat depan orang, nak pergi cari-cari masalah yang tidak sepatutnya kita cari. Apa masalah kita? Kita kena hati-hati. Kalau tidak, kita akan langgar banyak halangan-halangan yang syarak, yang agama kita tak benarkan. Antaranya adalah kita korek-korek tadi, tajassus wala tajassasu. Jangan kamu duk mengintip-ngintip. Sekarang ni mengintip-ngintip ni bukan macam dulu-dulu. Nak kena pergi rumah, pergi dengar telinga, dah. Zaman sekarang ni dia punya cara mengintip yang tidak dibenarkan syarak juga ialah dengan duk pergi cari-cari kesalahan orang berkenaan di media sosial. Carilah 8 tahun lepas dia tu sebut apa, 2 tahun lepas dia sebut apa, 3 tahun lepas dia sebut apa, sebulan lepas dia sebut apa, lalu gunakan benda-benda tu semua untuk nak pergi katok daripada hari ni. Itu adalah perkara yang tak bagus. Dan pergi cari benda yang dia simpan untuk dibuka-bukakan lagi. Ini perkara yang tak bagus. Ingat satu hadis Nabi SAW. Nabi larang untuk kita sebarkan aib saudara kita. Bahkan kalau ada orang yang sebarkan aib ni, maka Nabi SAW sebut akan dibuka aibnya walaupun fi jawhar baiti. Walaupun dia duduk dekat, rahsia tu duduk kat tengah-tengah rumah dia. Maksudnya rahsia tu orang tak tahu. Yang tahu tu orang yang sangat minimum, orang yang memang kita kata percaya sungguh. Tapi tiba-tiba benda tu pun boleh untuk Allah Ta'ala buka. Kalau kita nak buka, hati-hati sahabat-sahabat. Hati-hati sahabat-sahabat. Allah Ta'ala ni, dia maha adil. Dia berikan setiap sesuatu atas kemampuan setiap orang dan berikan atas sesuatu atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita kena tahu bahawa kita juga perlu menjaga hak-hak yang sepatutnya agama kita suruh kita jaga hak. Jaga hak semua Muslim. Cukuplah kalau dia tak bergaduh, kita tak ada masalah. Cukuplah. Kita rasa puas hati, tak rasa puas hati, alhamdulillah. Kan? Tak payah nak lebih-lebih daripada orang lain. Dan isu ni tak habis tau. Isu ni tak habis. Sebab ni isu Alif. Saat lagi, isu orang lain pula. Lepas tu, isu orang lain pula. Isu rumah tangga saja. Dan isu rumah tangga ni kita tahu. Isu yang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Yang tidak boleh sekadar satu kertas saja untuk menjawab. Kadang-kadang ia perlukan kertas di depan dan di belakang. Ia juga perlukan kadang-kadang daripada kertas yang lain dan sebagainya. Perlu kepada pendetailan ataupun penjelasan yang lebih harmoni. Kadang macam contoh orang kata, dia ni tak bagi anak bini dia makan. Padahal bagaimana seorang suami itu dah berusaha, bagaimana isterinya telah memberikan kompromi. Tapi orang tak puas hati. Orang tak puas hati. Kadang orang anak ramai pun dia marah. Pasal dia kata, anak ramai. Tak berkualiti. Aku nak anak 1-2 saja supaya aku nak jaga kualiti. Yang 5-6 ni takut tak berkualiti, dia berkata. Macam-macam orang nak kata, nak pergi tutup mulut orang. Padahal suami dan isteri itu, ibu dan bapa itu telah berusaha sehabis mungkin. Dan anak pun tak ada masalah. Tapi tiba-tiba orang lain yang jadi masalah kepada isu rumah tangga orang lain. Wallahi salam. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat-sifat mazmumah seperti ini. Wallahu ta'ala sahabat. Kalau sahabat berminat untuk bertemu saya dan juga sahabat-sahabat lain pada hari ini, boleh datang. Kalau tidak, boleh dapatkan online. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.